baru saya tahu. Dapat bagi tajuk apa tu? Ha? Depa. Saya tak terlibat. Alhamdulillah ikhwan, summa alhamdulillah. Selalu kita mendapat nikmat daripada sisi Allah. Nikmat itu selalunya lebih banyak. Kata Imam kita Hujatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, apakah keistimewaan nikmat? Keistimewaan nikmat ni, walaupun dia satu, dia akan menutupi 1000 kesedihan. Satu je nikmat, dia boleh merawat 1000 kesedihan, yakni musibah. 1000 musibah tak boleh menghilangkan satu nikmat. Subhanallah. Lepas Allah kata, ya'rifuna ni'matallah. Semua mereka kenal itu nikmat Allah. Wa yamkuruna. Tapi mereka saja nak ingkar. Tu Allah kata, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi. Maka kata Allah, bi ayyi. Maka jenis manakah? Ala'i. Nikmat-nikmat. Nikmat-nikmat Allah yang sampai kepada kamu, tukadziban. Wahai dua makhluk yang selalu terlibat dengan bohong, as-saqalan, jin dan manusia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ala'i rabbik, nikmat daripada pencipta kamu, pemberi nikmat pada kamu yang kamu nak dustakan. Allah bagi 1000 musibah, berat kita tanggung. Tapi sekali Allah bagi satu nikmat, nikmat tak dipanggil nikmat kalau dia tidak boleh menghapuskan musibah. Pasal itu kita dapat, kita dahaga, teruk kita dahaga. Saya pernah berjalan di padang pasir Sahara ketika saya berjalan daripada Jordan ke Iraq. Kami berjalan hampir 7-8 jam saja nak melihat Sahara. Dahaga ni, Allahu Akbar. Walaupun musim sejuk boleh dahaga. Tengok Arab lalu dengan GMC. Dia nak GMC, dia tengok ada satu GMC berhenti. Boom, dia daripada arah sana, kita ke arah sini, dia U-turn balik. Dia main. Dia tanya apa pasal? Kata minyak habis. Dia ambil macam straw getah tu, dia sedut dengan mulut dia, dia buah dalam tangki kawan tu, masukkan dalam tangki dia ke tangki kawan tu. Dia tak akan biar seorang pun susah di Sahara kerana dia tahu penderitaan Sahara. Lapak, dahaga. Ada satu macam RNR Arab lah, Iraq masa tu saya pergi perang kan, RNR dia lah, tak serupa orang lah. Adalah 3 kursi boleh duduk 2 orang. 3 kursi boleh duduk 2 orang. Turun, dahaga sangat-sangat. 8 jam dahaga. Takut. Kita duduk di padang pasir ni, satu daripada dia punya bahang dia, kita takut. Kita akan selalu rasa macam ada benda ikut kita. Kita akan rasa. Lepas itu orang Arab dia suka azan. Dia akan nampak macam kelibat kita nampak. Dia seram. Sampai lapak. Perkara yang pertama saya ingat, dia letak ayak ni dalam cawan, ayak, tapi ayak paik dia lah, dia masak, dia letak. Saya ingat saya pegang ayak tu, saya minum ayak tu, langgah sungguh, jadi macam kebulah sungguh. Nikmat segelas ayak boleh menghilangkan 8 jam penderitaan. Maka belum ada satu nikmat Tuhan yang menyebabkan kita ingat kesedihan kita, tak ada. Nikmat tak dipanggil nikmat, melainkan nikmat sifat dia penghapus kepada kesedihan. Maka Allah cerita dalam Quran, bila ahli syurga nampak aja pintu syurga dan dia tahu dia masuk. Allah cerita dalam surah Fatir, kalimah apakah yang dia sebut? Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Alhamdulillah, Tuhan telah mencabut, menghilangkan daripada kami kesedihan yang sangat dahsyat duduk di mahsyar. Sedih duduk di mahsyar. Dalam Al-Ma'arij Allah kata lama mana? Sehari, yaum. Yaum itu
mufrad, sehari duduk di mahsyar. Tapi lama dia macam mana? Allah kata 50,000 tahun. Sehari mahsyar. Kita akan duduk di mahsyar sehari. Tapi lama dia macam 50,000 tahun. Lama. Derita, sakit, ngeri. Tapi bila tengok syurga, kalimah pertama kita kata Alhamdulillah. Melihat sahaja syurga, dia menghapuskan 50,000 tahun punya penderitaan. Itu baru satu nikmat. Maka nikmat tak dipanggil nikmat, melainkan sifat dia penghapus penderita. Maka dalam musibah ini Allah memberi nikmat. Kita yang tak kena musibah, kita akan nampak musibah, akan nampak itu nikmat. Orang yang kena musibah belum nampak nikmat. Ini semua saya katakan ikhwan, benda yang tersembunyi yang para ulama lah yang kena bongkarkan. Apa sahaja yang kita bincang daripada awal tadi, yang Ustaz Sabri sebut, Ustaz Nas sebut, umat tak tahu. Apakah tabsyir? Umat tak tahu. Ulama yang kena bagi tahu. Kesian pada umat. Umat tak tahu apa dia tanggung. Dia pun tak tahu. Dia lapar, dia pergi pecah Maidin. Dia tak tahu. Ulama baru nak bersidang hukum pecah supermarket. Tuan punya supermarket dah kata halal dah. Ulama baru nak bersidang. Ulama kita, saya nak katalah sepatah juga. Ulama kita ni bunyi macam ribut, jalan macam siput. Lambat bertindak sebagai mursyid kepada ummah, lambat. Sehingga ke benda lain masuk dalam hati ummah. Televisyen dijaga oleh menteri Muslim, takkan tak boleh fikir. Televisyen pada suasana ni, apa yang kita perlu ubah rancangan dia? Kita yang jaga agama tu ustaz. Ya, ni mula ustaz kata game 4, saya masuk 4.5. Top speed. Top speed. Saya nak kena hati-hatilah. Padahal saya pun kerja bandar 6.7. Tinggilah pakcik. Tu jalan duk melelong. Tu yang tayar pancap pun tak sedap. Tu ada satu lagu Indonesia Ustaz. Tapi saya dengar lagu ni sekitar tahun 90-an, tapi saya tak tahu siapa menyanyi. Musibah lagi, banjir di sana sini, Jakarta kebanjiran lagi, rungsing ku memikirkannya. Agus? Aku pun tak tahu. Makna menyanyi Indonesia ni saya pun tak tahu. Aku pun kata tak boleh pergi aja. Tak dengar saluran mana? Kalau tu 90-an, saya kalau dengar radio FM lah. Saya tak tengok yang lain lah. Kita orang kampung masa tu kan mana ada televisyen pun tumpang rumah tengok rumah benak apa man. Rumah dua lapis kan, tumpang duk tengok. Makcik siang dia buka TV, duk pergi tengok. Abang Man masa tu kira dahsyat lah. Kod pakai kod, masyarakat pemuda. Dahsyat lah masa tu. Ya. Ya, musibah lagi. Banjir di sana sini, Jakarta, banjir lagi dia kata. Rungsing ku memikirkannya, tapi dia kata aku melihat dua golongan tak rungsing, ulama dan umara. Mereka tak rungsing. Yang rungsing ni siapa dia? Rakyat tu rakyat. Kita ni, citizen in this country, will help each other. Kita yang tolong kita. Ini from ummah to ummah. Kekayaan ummah diberi kepada ummah. Ulama baru nak bincang apa hukum mencuri, hukumnya asal tak boleh. Kemudian darurat bolehlah, tapi ada kadar dia. Kadar apa dia tu angkat oven berkeluar? Kadar apa lagi? Saya pun tak tahu. Televisyen dia nak buat apa? Dia angkut pergi. Bukan senang nak dapat. Kawan Mahidin tu pun keluar, dia kata saya halalkan. Mahidin dah kata halal, ulama bercakap kadar. This is the problem.
Inilah kita punya masalah kita di sini, ikhwan. Allah bagi pada kita satu lagu lagi, Ustaz, Indonesia. Tapi ini saya tengok movie dengan abang korang. Saya tengok dulu abang dekat ini Jalan Perak tu, belakang Balai Polis Perak Road tu, ada satu panggung yang celah kita nak cross ke Kurau Road tu. Ada satu panggung. Saya lupa panggung apa. Saya tak apa ingat nama dia. Star kah? Saya tak tahu lagu tu. Dulu lah. Dia gambar Indonesia banyak situ. Ha. Kan kat corner tu kan. Lepas tu dia tukar jadi Kelang buat solat jin. Nah, kat situ lah dia small cinema, tapi it's not too bad. It's okay. It's okay. Mamak kacang nanti ada situ, yang uli sirih tau. Ada situ. Cantik lah, betul lah suasana dia. Tapi yang balai ganja pun ramai duduk depan. Dia 2 lapis. Kita ke depan. Atas berasap. Bau apa ni rupanya? Saya tak tahu tu ganja kan. Dengar orang tua yang duduk marah dia buat, "Oi laknat, oi orang nak tengok gambar." Di atas tu. Satu filem, Cubit-Cubitan. Kan? Itu Ustaz Nan kata lah, Tuhan dengan kita cubit-cubitan, senggol-senggolan. Tuhan bukan bagi apa, Tuhan cubit dia kita. Tuhan senggol saja kita. Muda-mudi, bila disenggol dikatanya sayang. Allah cubit kita, Allah senggol kita. Tapi kita senggol macam mana pun, cubit macam mana pun, kita kata musibah macam mana pun, umat tidak faham. Kerana ini bahasa kerohanian. Yang faham sangat benda ni, yang reti sangat benda ni adalah para alim ulama. Para alim ulama kena kerja lebih keras memahamkan ummah. Televisyen kena fahamkan ummah, stop sebentar hiburan-hiburan ni. Kembali ke rohanian. Yang mukhlis sungguh, mendidik sungguh. Ustaz Sabri sebut tadi, bila berlaku musibah kita kena buat apa? Kita kena muhasabah. Siapa tahu nak muhasabah? Ni dalam suasana ni, di mana nak start muhasabah? Kita tak tahu. Ulama tahu ada ayat muhasabah. Macam mana muhasabah, natijah muhasabah, apa yang nak dimuhasabahkan, hikmah muhasabah, kepentingan muhasabah. Ulama tahu kerana mereka belajar ruh Al-Quran. Pasal itu Quran dipanggil kitab ruh. Satu daripada Allah namakan Quran dengan nama ruh. Apa makna ruh? Sumber kehidupan. Dia ruh. Dia bagi ruh pada kita. Dia suntik kehidupan pada kita. Pasal itu ulama kena buat. Sebagai mursyid, sebagai murabbi. Pahala banyak mana? Saya belajar dengan Ustaz Nan. Orang yang Sabak ni ada 5 benda besar Allah Ta'ala bagi pada dia. 5 besar. Ulama mesti tahu. Sebab sebut tu Ustaz Nan tahu. Dia memang ulama. Ini ulama di pengajak sunnah di sebelah utara. Nama-nama yang sedang diangkat. Nama Ustaz Sabri Hanif, Ustaz Adnan Sa'ad. Tapi ranking pertama Ustaz Adnan Sa'ad lah. Pasal dia keras, dia kasar, dia tegas, dia bengis. Dia ada dia punya kebengisan dia itu. Daripada ulama sunnah, maka akan bertukar menjadi Wahabi Utara. Sikit hari lagi dia akan biguk tu, tak biguk mana. Jadi ulama mesti bekerja keras. Al-Ghazali menyumbang Ihya. Subhanallah. Ihya. Imam Ibn Qayyim menyumbang Tibbul Qulub. Menulis kitab bagaimana nak rawat hati, adab wa dawa. Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyumbang Tazkiyatun Nufus. Ibn Rajab Hambali menyumbang Tibbul Qulub. Kita ada Al-Mughni. Siapa dia? Penulis dia? Apa? Ibn Qudamah Al-Maqdisi menulis tulisan mereka tentang membangkitkan ruh kita balik. Bahkan dalam adab wa dawa tu ada bab khas. Ibn
Ibnu Qayyim sebut bab muhasabah. Di mana nak start? Semua ni orang yang kena umat, saya kata secara majoriti, umat tak tahu rahsia ini. Ulama tahu. So saya tanya ulama, kenapa membisu? Kenapa NGO, sukarelawan bekerja lebih keras dan ulama macam tak buat kerja? Saya tak maksudkan ulama kena pergi cuci rumah orang. Sebab saya tahu itu bukan kerja ulama. Itu kerja NGO. Itu kerja orang muda. Suruh saya, Ustaz Sabri, Ustaz Nan, pergi cuci rumah orang, lepas tu orang cuci rumah kami balik. Tak boleh. Penat. Tadi saya nak angkat dah tayar kereta. Bukan kata nak angkat tayar, dengan kereta-kereta saya nak angkat. Kak Noh kata, jangan. Saya bukan boleh. Tak larat. Naik tangga semput. Sampai nak naik atas ni, berhenti 2 stesen. Nak duduk Ustaz. Habis tengok makcik macam mana sekeping, tak boleh tahan. Tak boleh tahan. Tapi betul lah kalau NGO, young people, young men, mereka doing some job yang agak agresif, cuci lumpuk-lumpuk yang dah tinggi lagu tu. Slow. Takkan para mufti nak buat kerja tu? Tak masuk akal. Tapi apa kerja ulama? Kerja ulama memberi rawatan kerohanian, hadis-hadis penawar hati, ayat-ayat penawar jiwa, penyejuk hati. Quran dikatakan sebagai rabi'u qalbi. Dia adalah penyejuk hati. Ini tugas ulama. Ulama kena turun padang, ulama kena keluar TV. Setiap negeri ada radio. Macam saya dulu boleh keluar radio Pulau Pinang. Lepas tu seketika dirakam, saya keluar 1 siri. Lepas tu ustaz-ustaz Penang komplain, saya tak boleh keluar dah. Saya tak boleh keluar radio. Dulu saya dipanggil penceramah bekas mantan. Masa baik dululah sebelum Ayah Acang. Saya dipanggil penceramah Perak FM dengan Pulau Pinang FM dulu. Tapi lah saya tak boleh keluar. Saya tak boleh cakap dalam radio. Yang tak bagi saya keluar ustaz juga. Bukan maling, bukan perampok. Ustaz juga. Kenapa saya tak boleh keluar? Tak tahulah pasal apa. Tapi kamu yang boleh keluar. Apa kamu buat? Saya tak boleh baca khutbah. Saya tak tahu dia. Kamu yang boleh baca khutbah. Apa kamu baca? Di sini tak ada musibah. Apa nak kena ditekankan? Apa ibrah orang di sini? Tengok, say something. Oh my God. Itu kita. Kita ada 3 dam Pulau Pinang. Dam Mengkuang, dam Teluk Bahang, dam Bayak Hitam. Hujan. Depa lepas 3 dam ni, pompe lah kita. Hilang Pulau Pinang. Anything can happen. Siapa pun tak boleh meneka ramalan cuaca. Mau jadi. Hujan sampai bank pun masuk ayak. Itu pun ada pemimpin kita pergi buat pinjaman tekun. Nak pinjam, tekun pun banjir. Nak pergi pinjam tak mana? Punya bertekunnya bapak ni. Jadi yang macam ni nak adjust tak mana? Ulama kena cakap. Bukan maki pemimpin. Betulkan balik pemimpin. Bagi mereka nampak mas'uliyah mereka, itqan mereka dan ubudiyah mereka kepada Allah. Allah bagi pada kita rahmat, sayang ikhwan. Sayang. Ulama turun padang. Beri. Apa yang patut diberi? Televisyen, radio. Dana dikeluarkan begitu besar untuk memulihkan balik. Merawat jiwa-jiwa manusia. Betapa Allah tak pernah zalim pada kita. Allah sayang kita. Rahmat Allah besar untuk kita. Itulah yang saya rasakan berkongsi pada malam ini. Kalau ada yang tersalah, betulkan saya. Kalau ada yang kurang, minta tambah daripada 2 mursyid kita. Cukup Pakcik Din? Kan nak sambung? Oh cukup Pakcik Din. Cukup. Wallahu ta'ala.